Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Mohaj Nasami, Berita Pagi. Tiada rakyat Malaysia setakat ini dilaporkan terlibat atau terjejas akibat gempa bumi di Jepun pada Isnin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isterinya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menzahirkan rasa simpati dengan tragedi gempa bumi yang melanda wilayah Ishikawa di tengah Jepun. Menerusi perkongsian di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, kerajaan menerusi Kementerian Luar dan Kedutaan Besar Malaysia di Jepun sedang memantau rapat sebarang perkembangan terkini mengenai bencana itu. Beliau berharap mangsa yang terkesan termasuk rakyat Malaysia di sana diberi ketabahan dan kesabaran. Gempa bumi bermagnitud 7.6 mencetuskan amaran tsunami di sepanjang kawasan pantai barat Jepun dengan gelombang tsunami kecil sampai ke pantainya. Baik, tiada rakyat Malaysia setakat ini dilaporkan terlibat atau terjejas akibat gempa bumi di Jepun pada Isnin. Kedutaan Besar Malaysia di Tokyo sedang memantau rapat perkembangan susulan gempa bumi yang melanda kawasan tengah dan barat Jepun. Menurut Wisma Putra, dalam satu kenyataan malam tadi, Malaysia menzahirkan rasa simpati dan ucapan takziah kepada bangsa dan keluarga yang terjejas akibat gempa bumi serta kepada rakyat dan kerajaan Jepun. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihat supaya sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini serta nasihat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Pangkalan Data Utama Negara yang selamat, komprehensif dan hampir masa sebenar padu akan lancar hari ini oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sistem yang mengandungi profil individu dan isi rumah meliputi warga negara dan pemastautin tetap akan dibuka secara rasmi kepada rakyat selepas pelancaran berkenaan. Pelancaran padu melibatkan pembentangan oleh Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin dan forum bertajuk Memacu Peralihan Melalui Padu. Kementerian Ekonomi memaklumkan sistem membolehkan analitik data lebih tepat dihasilkan serta penggubalan dasar dan proses membuat keputusan berpacukan data. Selain membolehkan pelaksanaan dasar secara bersasar bagi mengimbangi kedudukan fiskal. Maklumat profil akan diperoleh melalui pengintegrasian data pentadbiran daripada pelbagai sumber dan sebahagiannya akan dikemaskini oleh individu. Pelaksanaan padu adalah bagi meningkatkan kecekapan pengurusan yang memudahkan pengumpulan, penyimpanan dan pengurusan data daripada pelbagai sumber. Semua rakyat berumur 18 tahun ke atas perlu mendaftar dan membuat semakan data di portal padu serta mengemaskini dan mengesahkan 39 maklumat diri yang diperlukan. 120 lelaki warga asing ditahan selepas disyaki gagal kemukakan dokumen perjalanan yang sah dan tinggal lebih masa. Pengarah Jabatan Imigresen Johor, Baharudin Tahir berkata, serbuan pada pukul 1.42 pagi semalam di kawasan kontras pekerja di tapak perkilangan Ulu Choh di Iskandar Puteri itu susulan aduan awam mengenai kewujudan premis tersebut yang menempatkan pekerja asing kilang konkrit. Operasi melibatkan 140 pegawai daripada bahagian penguatkuasa negeri serta pegawai bangunan Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar. Mereka yang ditahan terdiri daripada 108 warga Bangladesh, Pakistan 8, India 2, masing-masing 1 dari Nepal dan Indonesia dengan kesemuanya berusia lingkungan 22 hingga 50 tahun. Lokasi serbuan yang berada jauh dari laluan utama merupakan kawasan penempatan pekerja dan tapak perkilangan bahan binaan yang dikelilingi ladang kelapa sawit selain terdapat lebih 30 kontena dan bahan cerucuk besi membahayakan. Dalam kes berasingan, seorang lelaki tempatan yang juga penjaga premis dan 9 wanita warga Vietnam berkhidmat sebagai tukang urut ditahan dipercayai bekerja tanpa permit sah dalam ops gegar dan ops sapu di 2 premis pusat urutan refleksologi sekitar Bandaraya Johor Bahru petang semalam. Kesemua wanita Vietnam berusia 22 hingga 38 tahun itu didapati menyalahgunakan pas lawatan sosial PLS dan pas lawatan kerja sementara PLKS serta tinggal lebih masa di Malaysia.
Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-1963, Akta 155 dan Seksyen 15-1-C Akta yang sama serta Peraturan 11-7-A dan Peraturan 39-B Peraturan Imigresen 1963. Lelaki tempatan tersebut pula ditahan mengikut Seksyen 56-1-D Akta Imigresen 1959-1963 kerana melindungi warga asing. Baik, ini pula perkembangan banjir di 3 negeri. Banjir di Johor, Pahang dan Kelantan semakin pulih dengan jumlah penduduk terjejas terus menurun kepada 80 orang di 4 pusat pemindahan sementara PPS setakat 1 pagi tadi. Menurut portal info bencana JKM, di Kelantan PPS yang masih beroperasi ialah di SK Gual Tode menempatkan 26 penduduk terjejas daripada 7 keluarga. Di Johor pula, 25 penduduk terjejas daripada 8 keluarga masih berlindung di Belaraya Gemerih 4 Batu Badak. Manakala di Pahang, penduduk terjejas berkurang kepada 29 orang daripada 8 keluarga. Mereka berlindung di PPS Balaraya Kampung Baru Pertanian, Maran dan Balaraya Kampung Batu Kapur di Temeloh. Daerah Kuala Muda di Kedah menjadi lokasi paling tinggi kemalangan maut di Malaysia. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah, Ahmad Shah Hashim berkata 121 kes berlaku antara Januari hingga September 2023. Jelas beliau jumlah itu meningkat berbanding tahun 2022 yang merekodkan 108 kes kemalangan maut. Kuala Muda adalah yang mempunyai statistik kemalangan maut yang paling tinggi di Malaysia. Kenderaan bermotosikal kemalangan maut. Jadi next year kita akan zoom in the hotspot in Kuala Muda. So kerana itu saya wawarkan di sini pada 21 bulan, insyaAllah by the God willing, kita akan ada launch satu program di daerah Kuala Muda. So more than carnival or what lah, awareness, advokasi, and then tapisan untuk my license B2, and then maybe some dialogue lah between the state and federal, maybe hala 7, mana kita nak bergerak, mungkin kita 20-35 kan. Mengulas lanjut, kajian sedang dilakukan oleh Universiti Utara Malaysia dan Universiti Teknologi Mara di daerah Kuala Muda untuk mengetahui punca serta penyelesaiannya. Misi melontarkan kemiskinan tegar khususnya di Sabah dan Sarawak mungkin mengambil masa lebih lama berbanding sasaran awal. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kemajuan Pembangunan Sabah, Profesor Madya Datuk Dr. Ramzan Dambul berkata hal itu mengambil kira faktor geografi yang luas selain kekangan infrastruktur. Justru beliau mahu aspek pembangkit disediakan khususnya kemudahan asas yang akan memacu pewujudan peluang menjana pendapatan. Lebih daripada 50% penduduk Sabah berada di kawasan luar bandar dan mereka inilah yang majoritinya tergolong dalam miskin tegar. Dan kenapa wujud miskin tegar bukan sahaja isu tentang ekonomi, peluang ekonomi yang tidak ada, tetapi kerana infrastrukturnya, enablernya tidak ada. Misalnya sistem pengangkutan, sistem persekolahan yang lebih baik, sistem kesihatan yang lebih baik dan segalanya. Jadi saya fikir untuk menghapuskan kemiskinan itu, enabler ini perlu dibangunkan terlebih dahulu dan itu sudah tentu akan mengambil masa yang lebih panjang. Kerajaan sebelum ini meletakkan sasaran menoktarkan miskin tegar menjelang akhir 2023. Baik, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.